Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Encik Mat Sa'ad bin Man, Ketua SMK Sungai yang hormati barisan penolong kanan, barisan guru kanan mata pelajaran, guru bimbingan dan kaunseling, dan guru-guru SMK Sungai yang dihormati sekalian, serta anak-anak pelajar yang cikgu sayangi sekalian. Alhamdulillah, selamat datang ke program orientasi pelajar tingkatan 4 tahun 2021 secara lumayan yang julung-julung kali dilaksanakan di SMK Sungai. Dalam orientasi ini, pelajar akan sama-sama menuntut rakaman ucapan-ucapan oleh Tuan Pengetua, barisan penolong kanan, barisan guru kanan mata pelajaran, dan guru bimbingan dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke SMK Sungai Layar. Yang dihormati penolong kanan pentadbiran Encik Hashim bin Adi, penolong kanan HEM Encik Anas bin Ahmad, penolong kanan co-curriculum Puan Zainab binti Adi, penolong kanan petang Puan Nuratul Salamati binti Abdullah, penolong kanan pendidikan khas Puan Emwati binti Abdul Aziz, kaunselor sekolah, guru-guru dan anak-anak murid tingkatan 4 sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam program orientasi pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Layar tahun 2021 secara maya. Syabas dan tahniah kepada 232 orang pelajar tingkatan 4 yang telah mendaftar di SMK Sungai Layar untuk meneruskan pengajian pada tahun 2021. Murid-murid yang saya kasih sekalian, program orientasi tingkatan 4 diadakan secara maya bagi memenuhi hasrat PKP. Memandangkan kita tidak boleh bersemuka, maka UBK SMK Sungai Layar telah pun merencanakan program orientasi secara maya. Sahabat dan tahniah kepada UBK SMK Sungai Layar. Seperti semua murid sedia maklum, matlamat SMK Sungai Layar adalah untuk melahirkan murid yang cemerlang, memenuhi tenaga kerja dalam pasaran, dan menjadi warga negara yang baik dan berdisiplin. Murid-murid sekalian, program orientasi diadakan sebagai memperkasakan minda pelajar tentang iklim dan budaya sekolah di SMK Sungai Layar. Para murid akan didedahkan dan diperingatkan tentang sistem dan peraturan sekolah agar murid dapat menerima pakai dan bertindak mengikut sistem dan peraturan yang telah ditetapkan. Objektif diadakan program orientasi tingkatan 4 ini adalah untuk memupuk semangat kerjasama dalam kalangan murid dan menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental dan emosi serta sosial untuk meneruskan persekolahan di peringkat menengah atas. Mendapat pendedahan awal mata pelajaran yang akan diambil dalam SPM 2022 nanti dapat menimbulkan serta memantapkan keyakinan diri serta minat untuk mencapai kejayaan. Murid-murid tingkatan 4 sekalian, seterusnya saya akan memperkenalkan pakej mata pelajaran tingkatan 4 bagi tahun 2021. Terdapat 2 pakej yang ditawarkan di SMK Sungai Layar, iaitu Sastra dan Kemanusiaan dan STEM, iaitu STEM A, B, C. Bagi kelas STEM,
kelas STEM Sat A, iaitu kelas Al-Farabi. 4 Al-Farabi. STEM A iaitu kelas sains tulis. Murid-murid akan mempelajari mata pelajaran kelas, mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. Murid-murid 4 Al-Farabi boleh lihat pada skrin di belakang saya. Seterusnya bagi STEM 2 iaitu kelas 4 Al-Khawarizmi. Okey, begitu juga murid 4 Al-Khawarizmi sains teknikal. Murid akan mempelajari mata pelajaran elektif iaitu grafik, komunikasi teknikal, fizik, kimia, matematik tambahan dan pendidikan seni visual. Selain daripada mata pelajaran wajib dan mata pelajaran teras. Bagi kelas STEM 3 iaitu 4 Ibnu Haitam, mata pelajaran elektif STEM mereka ialah MPV iaitu tanaman makanan, selain daripada mata pelajaran wajib dan teras. Bagi kelas sastra dan kemanusiaan, kita mulakan dengan 4 Al-Biruni. 4 Al-Biruni akan mempelajari mata pelajaran elektif iaitu pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, pendidikan syariah Islamiah, bahasa Arab, prinsip perakaunan dan matematik tambahan, selain daripada mata pelajaran wajib dan mata pelajaran teras. Seterusnya 4 Al-Hindi serta 4 Al-Razi. Murid-murid di kedua-dua kelas tersebut akan mempelajari subjek elektif mereka iaitu pertanian, perniagaan dan pendidikan seni visual, selain pada mata pelajaran wajib dan teras. Bagi kelas 4 Al-Zahrawi, mata pelajaran elektif ialah perniagaan dan pendidikan seni visual. Dan yang terakhir sekali bagi kelas sastra dan kemanusiaan iaitu 4 Ibnu Battuta, murid akan mempelajari subjek elektif mereka ialah pendidikan seni visual dan tasawuf Islam. Selain daripada mata pelajaran teras, pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan dan mata pelajaran teras bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, pendidikan Islam, sejarah dan sains. Murid-murid sekalian, diharapkan dengan penempatan murid di kelas-kelas STEM dan sastra kemanusiaan ini akan mampu memberikan impak kepada murid-murid untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM pada tahun 2022 nanti. Harapan pihak sekolah, semoga anak-anak murid tingkatan 4 ini akan meneruskan pendidikan secara maya iaitu PDPR bersama guru dan juga dapat menumpukan perhatian untuk belajar dan terus belajar demi mencapai kejayaan yang cemerlang pada masa hadapan. Jadi harapan pihak sekolah semoga anak-anak murid tingkatan 4 tahun 2021 nanti akan berjaya dengan cemerlang dalam SPM tahun 2020. Jadi saya mengakhiri ucapan saya dalam program orientasi tingkatan 4 tahun 2021 ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya mengenalkan diri saya Hashim bin Ali, penuh anak daerah dan wilayah. Juga dikenali dengan nama Ibrahim lah. Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua guru BDICT kerana berjaya mengadakan program taklimat orientasi untuk yang 4 dan yang 1. Jadi untuk anak-anak semua, pertama sekali cuma nak mengeluarkan kedatangan kamu ke sekolah walaupun dalam keadaan maya, kerana mungkin kamu sudah sedar dengan pandemik COVID-19 yang kita hadapi hari ini dah hampir setahun. Mungkin sesi pembelajaran kamu mengalami gangguan. Walau bagaimanapun kami pihak sekolah telah berusaha dan bersedia untuk
menjadikan PDPR kamu dengan lancar. Guru-guru telah membeli tenaga yang mengadakan kelas online dengan jadual yang teratur, terancang, dan juga menggunakan modul untuk kamu gunakan sewaktu PDPR di rumah. Jadi hasrat di sini, menggunakan semua kemudahan yang ibu sediakan untuk kamu belajar dan kamu menikmati, walaupun bukan sepenuhnya alam sekolahan, tetapi sebagai satu medium untuk kamu menjadi pelajar di sana ini. Diharapkan kamu agar kamu dapat menikmati dari hari kamu waktu PDPR ini dengan penuh semangat seperti mana kamu di sekolah. Maaf juga diminta dari ibu kerana keadaan ini menyukarkan kamu untuk menikmati alam sebagai seorang pelajar. Walau bagaimanapun, kita sendiri yang menentukan apa yang kita ingini dalam hidup kita. Jadi harapan ibu, kamulah yang perlu menjadikan alam sekolah kamu seronok, gembira, enjoy, walaupun kamu belajar di rumah. Jadi sekali dari ibu, apa yang juga harap kepada kamu, nikmatilah hari-hari mendatang kamu dengan penuh kegembiraan dan penuh kesabaran. Sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini akan berakhir segera dan kamu dapat kembali ke sekolah menjalani hidup sebagai seorang pelajar yang sebenarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama saya ucapkan saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton rancangan hari ini. Saya ingin juga ucapkan selamat datang kepada semua pelajar grade 1 dan selamat kembali ke sekolah kepada semua pelajar tingkatan 4. Baik, pada sesi ini saya akan terangkan sebuah sedikit tentang peranan yang akan dimainkan oleh unit health. Saya sebagai penolong di bawah saya ada beberapa unit yang akan menguruskan kebajikan anak-anak pelajar. Unit health ditemukan khusus untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan semua pelajar di SMK Sungai Raya. Namun saya ingin terangkan tentang dashboard pemenjadian murid bagi tahun 2021. Kita pihak pentadbir mengharapkan peratus kedatangan murid ke sekolah pada tahun 2021 ialah 94.40%. Ini ialah satu angka yang boleh kita capai jika kita bekerjasama dan anak-anak murid semua berminat hadir ke sekolah. Kita juga menanggalkan peratus kesalahan laku akan berkurangan dari tahun ke tahun. Kita telah buat satu penjagaan daripada 2021 ke 2023. Jadi kita ada penurunan sebanyak 2% setiap tahun. Jadi saya harap murid-murid akan cuba bersama-sama kita capai sasaran yang telah kita pentadbir semua langsung, iaitu 94.40% dari 2021. Baik, anak-anak pelajar, selain daripada kajian, ibu juga di bawah itu ada juga beberapa unit lain. Saya sebutkan unit-unit yang di bawah
prasekolah. Menganalisis dan menggunakan data disiplin serta merancang dan melaksanakan program pendidikan disiplin dengan mekanisme yang sesuai. Ya. Di bawah jawatan kuasa Henry, saya kasih pertama Ketua Nazman bin Asad. Ketua Nazman bin Asad akan meneruskan disiplin dan pengawasan. Kedua ialah Ustaz Majami dan Mustafa mengajar beasiswa Puan Sakinah binti Yusuf Yukan Puan Sadatul binti Ibrahim Abdullah Amanah Murid Puan Azliwati binti Muhammad Kesihatan Puan Ruslaini binti Ghazali Puan Ruslaini SPBT teks Puan Noliah binti Yahya Keceriaan dan Kebersihan Puan Syah Ihsan Kafeteria binti Puan Jayanti anak perempuan Thomas kedatangan Puan Nuraidin dari kelas Ustaz Abdulani bin Ahmad Asrama Encik Zofi bin Ahmad Sanusi pencegahan jenayah Encik Zulkifli Bismillah Bimbingan dan Prosedur Puan Hamizah binti Zainul Jawatan Kuasa Ketua Murid dan Ketua Sekretariat dan Encik Zulkifli bin Yaakob Keselamatan. Semua ini akan bergabung dan bergerak seiring bagi mencapai apa yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Jika anak-anak mengamati apa yang saya sebut sebentar tadi, majoriti unit-unit di bawah KM murid adalah kebajikan murid. Hampir 98% menunjukkan kepada kebajikan murid. Seperti beasiswa, bawah sekadar, SPBT, kriteria, semua ini akan memastikan bahawa kedatangan murid ke sekolah adalah untuk satu belajar dengan tekun, tanpa rasa risau. Baik. Walaupun saya sebut tadi ketua-ketua unit head, tetapi di bawah kaedah unit tersebut dianggotai oleh jawatan-jawatan yang terdiri daripada semua guru SLT Sungai. Jadi saya harap anak-anak murid jika ada masalah di sekolah, apa-apa masalah, sama ada di sekolah ataupun di rumah, anak-anak murid boleh berjumpa dengan mana-mana guru di sekolah menengah Sungai untuk dikongsi masalah tersebut. Guru yang berada di sekolah menengah Sungai alhamdulillah anak memahami dan Tuhan semua murid yang ada di sekolah Sungai. Saya rasa itu saja dapat kita lihat. Biarlah semua pelajar akan melakukan pelajaran semasa di rumah dalam tempoh PKP ini. Ini pembelajaran yang telah digariskan dan disediakan oleh guru semasa di rumah. Patuhi semua hal yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Sila pastikan maklumat yang dikoleksi daripada media sosial adalah daripada sumber yang asli, sumber yang benar, bukan yang terbaru. Saya harap juga anak-anak semua akan mengikuti arahan yang diberikan oleh ibu bapa semasa di rumah. Selain daripada mengikuti pembelajaran yang guru semua sediakan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat
Selamat datang ke semua pelajar tingkat 1 dan selamat kembali ke sekolah untuk semua pelajar tingkat 4. Itu saja pada Unihan. Sekian terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berusaha Tuan Ketua SMP Sungai Laya, Pasangan Iman, Barisan Takbir SMP Sungai Laya, Ahli Jawatan Kuasa untuk Organisasi Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 dan murid-murid yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, hari ini merupakan kali pertama dan juga kali pertama dalam hidup saya kita akan bersua secara maya. Dan saya kenalkan diri saya, Puan Zainab binti Ali yang akan memberikan sedikit taklimat mengenai kurikulum. Slide seterusnya. Okey, untuk slide seterusnya saya akan membincangkan ataupun menerangkan mengenai dasar utama kegiatan kurikulum ini adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Kita boleh rujuk pada Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996. Di mana kurikulum ini adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan dan pelaksanaannya di sekolah adalah wajib. Ya. Jadi saya mintalah murid faham di sini wajibnya maksudnya datang daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, untuk seterusnya semua di sini sertakan surat terkini kisah supaya kita tahu daripada mana punca asalnya. Okey, yang seterusnya adalah surat seliaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8/2007 itu garis panduan pemakaian kurikulum pada hari persekolahan dan juga perhimpunan bulanan kurikulum. Okey, ini adalah penting untuk murid supaya bila buka sekolah nanti secara bersemuka, memang sekolah dah buka tapi sekarang ni kalau secara bersemuka kita akan ikutlah secara daripada perbezaan. Yang pertamanya, pada setiap hari Rabu kamu perlulah memakai pakaian uniform. Okey, untuk sekolah kita benarkan memakai baju uniform dengan seluar seluar uniform. Contohnya kalau baju PSM kita akan pakai dengan seluar slack berwarna putih. Okey, untuk peringkat awal ni sebenarnya kamu ada masalah untuk mendapatkan seluar slack, kamu dibenarkan untuk memakai seluar tracksuit, seluar track. Okey, manakala pada hari Khamis, kamu dibenarkan ataupun kamu diwajibkan untuk memakai baju di rumah sukan. Baju di rumah sukan ni adalah mengikutlah rumah sukan kamu, sama ada berwarna merah, hijau, kuning dan sebagainya. Pemakaian baju di rumah sukan perlulah dengan seluar track sekolah. Tidak dibenarkan memakai seluar track daripada luar. Maksudnya mungkin pakai jenama-jenama lain tidak dibenarkan. Okey, seterusnya mungkin bagi murid tingkatan 1, kamu bertanya-tanya kamu rumah sukan apa, kamu kelab sukan apa. Jadi kamu akan dibenarkan akan dipilih ataupun dah disusun oleh unit kurikulum untuk mendapat satu rumah sukan, kelab satuan, kelab permainan dan juga unit beruniform. Okay, senarai nama murid akan dimaklumkan sebelum sekolah secara bersemuka, sama ada melalui grup WhatsApp. Kita mengikutlah bagaimana situasi semasa ni dan pihak sekolah akan cuba maklumkan seawal yang boleh. Okay, seterusnya di sini kadang-kadang bagi setengah pelajar tolong dengar bagi setengah pelajar dia macam rasa kurikulum ni kurang penting. Akademik adalah yang paling dapat dilakukan. Akademik sangat penting, tetapi kurikulum juga menyumbang tidak kurang pentingnya. Kita lihat surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 30 tahun 2012 dimulai pada 2012, itu penilaian 10% markah kurikulum sebagai syarat masukkan ke IPPA bagi calon SPM. Okay. Tingkatan 1 pun mau tak mau kamu akan naik juga ke tingkatan 5 untuk mengambil SPM. Jadi kalau lihat di sini, ramai lagi yang masih lagi beranggapan aktiviti kurikulum itu tidak penting. Tapi di sini saya nak terangkan
bahawa 10% markah curriculum ni nilainya sangat besar bagi kaedah meritokrasi yang kamu akan tahulah, nanti mungkin akan diterangkan oleh kaunselor lebih mendalam. Okey, yang pertama kalau kita lihat daripada keputusan SPM kamu, 90% ada cara penyerahannya daripada akademik dan 10% lagi dicampur dengan curriculum. Okey, sebenarnya bilangan pelajar contohnya untuk masuki sesuatu jurusan yang dipilih, ada dalam tempatnya 50 orang, maka sama dapat markah akademiknya, markah yang dikira, merit yang dikira, maka penentunya adalah markah curriculum. Sebenarnya dalam 50 tu dia tak cuma 40 saja, jadi 40 yang tambah dengan markah pokok tu yang lebih tinggi, maka yang 40 orang tu yang terpilih, yang 10 lagi tu tak dapatlah ya. Okey. Untuk seterusnya, jadi di sini bagaimana cara kita laksanakan PDSK di sekolah kita. Okey, seperti yang disebut tadi, kita rangkumi yang pertama, kita ada kelab persatuan, yang kedua kita ada badan beruniform, yang ketiga sukan dan permainan. Okey, yang keempat ini adalah extra curriculum. Extra curriculum ni adalah jawatan di dalam sekolah, seperti kamu jadi pengawas, kamu jadi ketua kelas. Dan extra curriculum ni ada banyak lagi. Khidmat masyarakat yang kamu jalankan, pembacaan buku, nilam, saya takkan sebut lebih banyaklah di sini, tapi itulah dia punya cara penilaian extra curriculum. Jadi pencapaian ini akan disekolah berdasarkan purana skor markah dalam 2 bidang terbaik tadi. Iaitu sama ada kamu lebih dalam kelab satuan ataupun badan uniform. Kalau kamu lebih baik dalam sukan permainan, akan dipilih daripada 2 kelab tadi campur dengan extra curriculum. Jadi kamu akan mendapat grade pencapaian. Okey, untuk seterusnya jadi bagaimana kamu mungkin tertanya-tanya bagaimana nak mendapat grade PDSK yang lebih baik. Sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil sebab memang ramai orang yang telah mendapat A. Cuma mungkin kita analisis, kita kurang tengok macam mana nak dapat A. Sebab ramai yang dapat B. Nanti saya akan tunjukkan data sekolah kita dan juga sebanyakan data sekolah lain pun lebih kurang macam tu. Okey, jadi cara kita nak dapat grade PDSK yang lebih baik, yang pertama sekali kamu mesti mula aktif. Jadi ahli yang aktif daripada kamu tingkatan 1 lagi. Kalau tak percaya nanti saya tunjuk bukti kat kamu ya. Okey, daripada tingkatan 1 kerana markah kamu tu terkumpul dan akan dibawa sehingga ke tingkatan 5. Bagaimana cara nak menjadi ahli yang aktif? Tak susah, senang saja. Bila ada hari aktiviti, kamu hadir. Kehadiran kamu cuba sedaya upaya bagi penuh. Melainkan kamu sakit, tak hadir ke sekolah, jadi mungkin sekali 2 saja dengan kamu konten. Jadi bila kehadiran penuh, otomatik kita akan nampak kamu ni sebagai salah seorang yang aktif selain daripada kamu memegang jawatan. Sebab memegang jawatan mungkin tak ramai, satu kelab tu mungkin dalam 10 orang saja, sedangkan ahli ada 50 orang. Jadi kita boleh main peranan sebagai ahli yang aktif dengan selalu hadir dalam setiap perjumpaan. Okey, yang kedua, yang ni yang saya minta, kalau boleh murid sentiasa mengambil peluang menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah, daerah dan juga masalah musim pandemik COVID-19 ini memang banyak pertandingan secara online diadakan sehingga sampai peringkat antara bangsa. Cuma antara murid mahu dengan tak mahu saja. Jadi kamu jangan malu-malu, kamu jangan segan, kamu boleh tanya guru kelas, kamu boleh tanya guru penasihat bagaimana cara nak menyertai pertandingan tersebut. Markah untuk peringkat antarabangsa, kebangsaan sangat tinggi. Markah dia, dan sekiranya kamu menjadi johan, markah kamu lebih tinggi. Jadi masa ni lah yang sangat-sangat orang kata memang satu peluang lah. Sebelum ni tak banyak sangat pertandingan peringkat antarabangsa, kebangsaan dan daerah. Tapi sejak secara dalam talian memang banyak pertandingan tu. Rezeki kamu di musim pandemik COVID-19. Okey, tadi saya sebut saya akan tunjukkan bukti. Ini adalah saya tak letakkan nama, saya cuma tunjuk saja dia punya keputusannya. Kalau kamu lihat, keputusannya dia dapat grade D. Okey, cuba perhatikan. Semasa tingkatan 1, boleh lihat semasa tingkatan 1 markah dia, GPA dia. Dia cuma mendapat 54.82. Ini yang saya kata, kamu perlu aktif dari tingkatan 1. Kalau kamu baru dapat 54.82 tu, rendahlah markah kamu markah yang untuk kamu nak mendapatkan A tu kira rendah. Sebab A tu mesti 80 atas kan.
Okey. Kalau kamu lihat, tingkatan 2 pun masih lagi rendah, 65.55. Sebelum tu CPA markah terkumpul. Tengok, daripada 65 tingkatan 2 dia jadi 60.19. Sebab tingkatan 1 hari tu 54.82. Okey, bila dia tingkatan 3, lihat pada CPA ya. Bila tingkatan 3, markah terkumpulnya adalah 68.19 CPA dia ya. Okey, tingkatan 4 CGPA adalah 69. Dan kalau kamu lihat, semasa tingkatan 5, pelajar ni atau murid ni sangat aktif. Dia dapat A 88.64. Tapi dah terlambat lah. Kalau kamu aktif daripada tingkatan 5 saja, kamu perlu aktif daripada awal. Jadi dah tak dapat 88.64, dah tak dapat A. Jadi markah keseluruhan terkumpul CGPA dia adalah 78.82. Jadi dia punya grade dia adalah B. Tapi B ni sebenarnya memang dah bagus. Tapi kerana kalau kita ada peluang untuk dapat A, apa salahnya kita mencuba untuk mendapat grade A. Ya? Peluang untuk pelajar yang dapat A ni memang sangat luas lah, sangat luas ya. Okey, cuba tengok markah curriculum. Saya nak tunjuk bagaimana prestasi murid ya. Okay, kalau kita lihat ya, kata 1. Okey, markah keseluruhan ya. Kalau kita lihat yang mendapat grade C, tengok di bawah sekali lah saya rumus buat rumusan je. Maka grade C 27.4. Alhamdulillah sekolah kita tak ada yang mendapat E dan juga D. Kerana bila kamu hadir saja dalam perjumpaan, kamu cuba menyertai 1-2 aktiviti, maka kamu akan dapat sekurang-kurang C. C itu pun telah layak untuk telah layaklah untuk mengenai IPPA. Cuma markah dia rendah lah kalau nak dibandingkan dengan rakan kamu yang dapat B dan juga A. Okey, markah B kita majority dapat 67.53. Ini adalah markah lepas 67.53. Markah A sikit saja. Maksudnya markah yang BP itu sebenarnya boleh dilonjakkan kepada markah grade A. Sekiranya kamu berusaha daripada tingkatan 1 ataupun tingkatan 4 pun saya rasa masih lagi boleh cover tingkatan 4, jadi murid tingkatan 4 bolehlah mula aktif. Maksudnya aktif di musim pandemik COVID-19 ni, maksudnya kita masuk sekarang pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah ataupun yang diwar-warkan oleh guru kesatuan ataupun guru kelas kamu. Jadi itulah yang saya nak terangkan mengenai kepentingan sebab saya harap di musim ni kamu dengar, kamu cuba saya upaya menyertai sebanyak yang boleh pertandingan untuk kebaikan diri kamu juga. Jadi saya rasa sampai situ saja, sedikit saja daripada saya. Jadi harap maaf kalau ada salah dan silap. Sesungguhnya segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala kelemahan dan kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Fauzia Tengku Ismail, JTM Bahasa SMK Semalaya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat bersiaran secara maya kepada pelajar-pelajar tingkatan 4. Masalah COVID yang sedang kita hadapi telah mengubah norma kehidupan kita kepada norma baru yang tidak pernah kita terfikir sebelum ini. Justru saya berharap agar anak-anak pelajar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Pada hari ini saya akan memberi sedikit taklimat tentang format baru pentaksiran TSSM untuk persediaan SPM 2022 dalam bidang bahasa. Jadi saya mulakan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Objektif pentaksiran Bahasa Melayu ada 7 objektif. Pertama, mendengar secara intensif, memahami dan memberikan respon dengan menggunakan bahasa yang betul dan tepat. Objektif yang kedua, bertutur dalam perbincangan dan bersoal jawab serta menguraikan idea dalam pelbagai laras bahasa secara fasih, bermakna dan bertata susila. Objektif yang ketiga, membaca, memahami, menakul dan menilai maklumat daripada pelbagai sumber sama ada bahasa sastra dan bukan sastra. Objektif yang keempat,
menggunakan maklumat daripada pelbagai sumber atau bahan yang dibaca untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang tepat dan kreatif. Objektif yang kelima, menulis, memberikan respon positif dan menyampaikan idea terhadap maklumat dalam berbagai sumber menggunakan teknik dan gaya bahasa yang berkesan. Objektif yang keenam, melahirkan idea dan pendapat dalam berbagai bentuk penulisan secara kritis dan kreatif. Dan objektif yang ketujuh, mengetahui, memahami dan menggunakan tata bahasa Melayu dalam komunikasi dan interaksi dengan betul dan tepat dalam pelbagai tujuan dan isu. Okey, seterusnya, konstruk dan aspek yang ditaksir dalam bidang bahasa, terutamanya bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Kemahiran menulis termasuklah mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Kemahiran yang kedua, kemahiran membaca, iaitu memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Kemahiran yang ketiga ialah kemahiran bertutur. Kemahiran yang keempat, kemahiran mendengar dan juga pengetahuan sistem bahasa dan nilai. Okey, manakala aspek yang ditaksir dalam penggunaan sistem bahasa termasuklah tata bahasa, morfologi, sintaksis, kosakata dan juga peribahasa. Kemahiran yang pertama, kemahiran lisan, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan juga penggunaan aspek kebahasaan, termasuklah segi bahasa dan juga tata bahasa. Okey, kemahiran yang kedua ialah kemahiran membaca dan juga memahami, iaitu mengenal pasti maklumat dalam pelbagai bahan, menyatakan maksud rangkai kata, membuat interpretasi dan membuat refleksi dan penilaian. Kemahiran yang ketiga ialah kemahiran menulis, iaitu melahirkan idea, aplikasi bahasa iaitu mencipta, kreatif dan apresiasi bahasa serta penggunaan wacana yang lengkap dan juga nilai. Okey, format pentaksiran ASSM Bahasa Melayu menggunakan 4 instrumen, iaitu bahasa Melayu terdiri daripada 4 kertas. Yang pertama, kertas 1 kemahiran menulis, kertas 2 kemahiran membaca, kertas 3 kemahiran bertutur dan juga kertas 4 kemahiran mendengar. Okey, sama juga dengan pentaksiran mata pelajaran bahasa Inggeris yang diajarkan menggunakan kaedah CDFR, iaitu menggunakan 4 instrumen. Ada 4 kertas yang pelajar-pelajar kena jawab. Kertas 1 kemahiran membaca, kertas 2 kemahiran menulis, kertas 3 kemahiran bertutur, kertas 4 kemahiran mendengar. Okey, seterusnya, ini adalah format untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, kertas 1 ujian bertulis. Soalan yang ditanya ialah berdasarkan subjektif, respon terhad dan juga respon terbuka. Ini maknanya kertas yang terdiri daripada soalan 1 berdasarkan kombinasi pelbagai bahan rangsangan. Okey, ada 4 soalan esei. Pilih dan jawab 1 dari 4 soalan. Markahnya 100 markah. Okey, kertas 2 ujian bertulis juga. Itu subjektif, respon terhad dan juga respon terbuka. Okey, ada 3 bahagian.
Okey, bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa yang terdiri daripada morfologi, sintaksis, penyuntingan bahasa Melayu standard. Lupakan bahan teks klasik atau lama kepada bahasa Melayu moden atau standard dan juga soalan tentang peribahasa. Okay, bahagian B, soalan pemahaman, soalan 6 dan 7 berdasarkan ketikan bahan prosa dan bukan prosa. Okay, sama ada petikan itu daripada petikan umum ataupun drama ataupun cerpen, prosa tradisional ataupun puisi atau saja. Soalan yang ke-8 berdasarkan novel tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Di bahagian C, rumusan dan markah untuk kertas 2 100 markah. Manakala kertas 3 ialah ujian bertutur. Okey. Soalan subjektif, respon terhad dan respon terbuka. Bahagian A, satu petikan ataupun bahan rangsangan yang disediakan untuk setiap calon dan pelajar dikendaki bersoal jawab dengan bertaksir secara individu. Okay, bahagian yang B ialah ujian lisan secara berkumpulan, iaitu satu tajuk ataupun tema umum yang disediakan untuk perbincangan. Dan perbincangan ini dilakukan dalam kumpulan antara 3 hingga 5 orang calon. Markah untuk ujian bertutur ialah 70 markah. Okey, manakala kertas keempat ialah ujian mendengar, iaitu pentaksiran pusat, soalan aneka pilihan, objektif berbagai bentuk dan juga subjektif respon terhad yang terdiri daripada 4 hingga 6 petikan. Instrumen ini mengandungi 20 hingga 25 soalan dan kamu dikehendaki menjawab semua soalan dan jawapan berdasarkan petikan yang diperdengarkan. Okay, markah untuk ujian mendengar ialah 30 markah. Dan masa menjawab untuk kertas 4 ialah 30 minit sahaja. Okey, masa menjawab untuk kertas 1 2 jam, masa menjawab untuk kertas 2 2 jam 30 minit. Dan juga soalan ujian bertutur tadi individu 3 hingga 5 minit, kumpulan 12 hingga 15 minit. Okey, seterusnya format pentaksiran untuk bahasa Inggeris. Okey, kertas bahasa Inggeris ialah mata pelajaran yang diajarkan kepada CEFR, iaitu kertas 1119. Dan juga kertas ini mengandung 4 kertas juga, sama macam PM. Kertas 1 ujian pemahaman, okey, 40 markah, tempoh 1 jam 30 minit dan ada objektif berbagai aneka pilihan, berbagai bentuk dan juga respon terhad. Okey, kertas 2 ujian penulisan berdasarkan soalan subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Okey, soalan 1 20 markah, soalan 2 20 markah dan soalan 3 20 markah. Jadi keseluruhannya 60 markah untuk kertas 2. Masa untuk jawab ialah 1 jam 30 minit. Okey, kertas 3 ialah ujian bertutur. Okey, berdasarkan soalan subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Ada 3 bahagian. Bahagian pertama 4 soalan untuk setiap calon. Bahagian kedua 1 soalan untuk setiap calon. Dan bahagian yang ketiga 3 soalan untuk kedua-dua calon dan markah yang diperuntukkan ialah 24 markah. Dan tempoh ujian untuk ujian bertutur ialah 13 minit. Kertas 4 ujian mendengar.
Soalan berdasarkan objektif, aneka pilihan, objektif pelbagai bentuk. Tak ujian mendengar ini berdasarkan audio rakaman ya. Bahagian 1 ada 7 soalan, bahagian 2 8 soalan, bahagian ketiga 5 soalan, bahagian keempat 10 soalan dan markah diperuntukkan ialah 30 markah dan tempoh ujian untuk menjawab ialah 40 minit. Seterusnya, format instrumen untuk kelas bahasa Arab terutama ditujukan kepada kelas 4 Biruni. Kertas bahasa Arab terdiri daripada 2 kertas. Kertas 1 ujian bertulis. Ada 3 bahagian termasuklah sistem bahasa, pemahaman dan juga penulisan. Markah yang diperuntukkan adalah 100 markah dan masa menjawab 2 jam 30 minit. Kertas 2 ialah ujian lisan bertutur. Subjektif, respon terhad dan juga respon terbuka. Ada 2 bahagian. Bahagian A, perbualan terhad 20 markah. Bahagian B, perbualan terbuka 30 markah. Dan jumlah markah 50 markah. Dan semua soalan adalah berdasarkan standard kandungan dan juga standard pembelajaran dalam KSSM, iaitu standard kurikulum dan pentadbiran untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli Nur, guru kanak sains ORTV, guru-guru daripada bidang sains dan matematik, mengucapkan selamat datang kepada anak-anak pelajar kita 1 dan selamat datang juga kepada pelajar baru kita 4 dan selamat meneruskan kajian kita 4 di sekolah Sungai Layak. Baik, sebelum cikgu teruskan tentang package yang ditawarkan kita 4, cikgu nak berkongsi sikit lah, berkongsi. Baik, cikgu nak cerita tentang negara Korea Selatan. Okey, Korea Selatan. Biasa dengar tak Korea Selatan? Biasalah no, semua orang tahu Korea Selatan. Tapi di mana? Okey, kenapa juga kita pasal Korea Selatan? Mungkin ada kalangan anak pelajar kita yang pernah menjejakkan kaki ke Korea Selatan lah. Cikgu tak pernah lagi. Harapanlah mungkin selepas COVID ni boleh pergi lah pun. Baik, cikgu nak cerita pasal kemajuan di negara Korea Selatan. Okey, benarnya Korea Selatan dan Malaysia ni, kedua-dua negara ni dia sama-sama memulakan ekonomi lebih kurang pada tahun yang sama. Okey, Korea Selatan dan Malaysia. Kelebihan pada Malaysia sebenarnya kerana Malaysia punya sumber asli dibandingkan dengan Korea Selatan. Korea Selatan masih lagi dekat oleh Jepun. Okey. Tapi sekarang kita tengok apa yang telah berlaku di Korea Selatan. Apa yang telah berlaku di Korea Selatan? Pembangunan sains dan teknologinya begitu ketara. Okey. Dan di manakah kita pula Malaysia? Baik, Malaysia ni berbangga sebagai generasi pengguna. Okey, pengguna. Kita pengguna kelas pertama, hebat. Okey, Korea Selatan adalah generasi pencipta. Okey, pencipta. Tekanan yang mereka lalui itu, kesusahan yang mereka itu menyebabkan mereka bekerja keras, okey, untuk membangunkan diri mereka. Dan lihatlah apa yang ada di Korea Selatan sekarang kan. Okey, kita begitu sinonim dengan produk Samsung. Okey, Samsung handphone lah, handphone Note 21, 20 Samsung. Kita ada pakai Kia, kita Hyundai. Semua tu orang Malaysia guna. Okey, tapi yang keluarkannya adalah Korea Selatan. Okey. Jadi kita nak jadi macam Korea Selatan. Kita nak supaya kita juga boleh jadi generasi pencipta. Okey, generasi pencipta. Okey, sebagai orang Islam patutnya kita sedar
kita kaji sejarah kita. Siapakah dia cendekiawan-cendekiawan Islam dahulu yang telah mempelopori bidang sains teknologi. Kan? Kita sebut hari itu. Kita Al-Biruni, ada Al-Farabi, Al-Khawarizmi, itu semua adalah saintis-saintis hebat Islam yang telah membuka ruang kepada kita. Okey, jadi kita rebutlah peluang itu. Kita nak jadi generasi pencipta. Di sekolah Senayan, SMP Senayan, kita sediakan semua kemudahan untuk kamu berkarya, untuk kamu belajar. Okay? Macam saya sekarang ni, saya berdiri di sini. Apa yang ada di belakang saya, dan saya tak pernah terfikir pun saya akan berada di sini. Okay? Ini adalah kemajuan teknologi yang kita gunakan. Okay? Dulu lagi, terima kasih kepada Jatuh Kasar City yang membuka ruang lah kepada guru-guru dan juga pada pelajar. Mungkin pada pelajar untuk mencuba teknologi yang kita ada di sekolah kita. Okey, baik, cikgu teruskanlah. Cikgu teruskan kepada bidang sains dan matematik, bidang sains dan matematik di SMP Sungai Layang. Okey, baik. Secara khususnya lah, kita di SMP Sungai Layang, ini adalah pelajaran yang kita tawarkan lah di sekolah dengan kelas Sungai Layang. Kamu boleh tengok. Baik, yang saya nak fokuskan sekarang ni adalah kepada praktis kita 4. Okey, kita 4 yang merakumi subjek metode tambahan, biologi, fizik dan kimia. Baik, seterusnya. Okey, ini adalah praktis yang telah tawarkan yang saya ringkaskan lah. Okey, kita guna istilah STEM sekarang ni. Begitu pula istilah STEM. Okay. Dan saya harap kita faham bila sebut STEM, kita faham STEM itu apa dia? STEM itu adalah Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Okay. Kita gabungkan keempat-empat bidang ni dalam satu suasana pelajaran. Okay, suasana pelajaran. Baik. STEM A ni dia lebih fokus kepada subjek ataupun mata pelajaran sains tulis. Okay, sains tulis. Untuk ini khusus pada pelajar-pelajar di tingkatan 5, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, untuk kamu lah yang memilih bidang STEM. Okay, STEM A lebih kepada subjek sains tulis, mata pelajaran elektif yang disediakan, selain pada subjek keras di situ, matematik, kita tambah lagi tambahan biologi, fizik, kimia. Okay, bidang-bidang ni ataupun pakej-pakej ni kita atur, memang kita atur ni untuk kita sediakan kepada pelajar. Selepas ini bila dia meninggalkan sekolah untuk menyambung pelajaran ke institusi pendidikan tinggi, inilah pakej-pakej yang sesuai dengan bidang yang akan mereka ceburi selepas. Baik, STEM B ini lebih kepada sains gunaan. Okay, sains gunaan dan teknikal. Sebab tu kita bezanya STEM B dengan STEM C, kita ada grafik teknikal. Okay. Dan kita tidak pilih biologi kat situ. Okay. Jadi elektifnya di sini adalah fizik, kimia dan grafik komunikasi teknikal, khusus pada pelajar-pelajar yang minat untuk mencuburi bidang kejuruteraan dan teknikal selepas ini. Baik, satu lagi pakej STEM, okay, STEM C. STEM C ni khusus untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran MPB, mata pelajaran profesional. Di sekolah kita tawarkan mata pelajaran tanaman makanan. Okay, tanaman makanan di samping subjek keras matematik dan sains. Okay, pelajar-pelajar ini juga ada kecenderungan dan minat dia boleh ke institusi pertanian untuk mengambil CJ dan diploma lah selepas SPM. Okey, dan di belakang saya nampak ada dua lagi. Itu sebenarnya adalah SK itu adalah sastra kemanusiaan. Okay, sastra kemanusiaan, bukan saya tak nampak. Sastra kemanusiaan khusus tu kelas 4 biologi yang mengambil pelajaran bahasa Arab dan tambahan di situ kita tambahkan untuk bidang saintifik, kita tambahkan metode tambahan. Okay. Dan yang terakhir itu adalah sastra kemanusiaan bagi pelajar-pelajar lain lah, matematik dan juga sains dan juga elektif yang mereka pilih. Okey, yang mereka pilih. Okey. Baik, ini kita telah atur. Okey, kita atur untuk
memberi ruang dan peluang pada kamu lah untuk mencuburi bidang-bidang selepas kamu dengan sekolah nanti. Baik, seterusnya. Okey, ini syarat masukan. Okey, kita empat aliran sains khususnya lah sebab kita pasal STEM. Okey, pasal STEM. Okey, untuk tahun 2021, okey, kita tengok syarat-syarat masukan dia kena kita nilai daripada tingkatan 1 ni. Okey, peperiksaan akhir tahun tingkatan 1 kita ambil kira, peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 okey, kita ambil kira. Dan tingkatan 3 kita fokus pada pentadbiran dan darjah. Okey, dan tak lupa juga kecenderungan dan minat para pelajar tu kita bagi dia ujian supplementary. Okey, IJP ialah inventory kecerdasan pelbagai, IMK adalah inventory minat berjaya. Okey. Baik, grade minimum tu. Kalau boleh tengok grade minimum tu, okey, ini adalah kriteria pemilihan kita lah. Okey, berdasarkan minat anak pelajar juga. Grade minimum kita tetapkan untuk subjek sains matematik adalah C, gabungan grade C. Okey, untuk yang memilih stand A. Okey, tahap penguasaan BBD kita tetapkan minimum tahap penguasaan TP3 dan bila kamu juriti ujian supplementary, ini kecenderungan dan minat kamu ke arah sains yang tadi, kamu khusus pemakan kamu pada logik matematik tujuh ruang. Okay? Dan juga untuk inventory minat berjaya, kalau kamu betul-betul seorang yang berminat ke arah bidang sains dan matematik, ini adalah kriteria. Okay? Kamu mesti memiliki sifat realistik, investigatif dan profesional. Okey, itu syarat-syarat memastikan ke tempat aliran sains. Okey, baik. Saya rasa ucapan saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Okey, terima kasih dan saya berdoakan semoga kita semua terus bermotivasi dan terus menginspirasikan diri kita di zaman ketika suasana norma baharu. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan terangkan secara ringkas mata pelajaran di bawah bidang teknik dan profesional. Baik, ada beberapa mata pelajaran di bawah bidang teknik dan profesional. Okay, yang pertama adalah RBT, iaitu Reka Bentuk dan Teknologi. Mata pelajaran RBT khusus untuk pelajar tingkatan 1 hingga 3. Yang kedua adalah mata pelajaran MPV, iaitu mata pelajaran profesional. MPV yang ditawarkan di sekolah kita adalah tanaman makanan. Dan yang ketiga adalah mata pelajaran elektrisitas ataupun MP. Mata pelajaran MP yang ditawarkan di sekolah kita adalah mata pelajaran prinsip perekonomian, perniagaan, pertanian dan grafik komunikasi teknikal. Baik, kita lihat dulu mata pelajaran yang pertama, iaitu prinsip perekonomian. JSSM MP prinsip perekonomian bertujuan untuk melahirkan individu yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran perekonomian, beraccountability, berfikiran kritikal dan reflektif, mengamalkan budaya kerja yang beretika, kemahiran dalam teknologi maklumat, membudayakan pembelajaran sepanjang hayat, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik melalui pendekatan pembelajaran bermakna dan kesempatan teori dan amalan perekonomian. Individu tersebut boleh membuat keputusan reka terhadap kesan-kesannya, bertanggungjawab dan mengaplikasikannya dalam kerjaya dan kehidupan. Baik, kerjaya dalam bidang perekonomian. Contoh kerjaya dalam bidang perekonomian adalah pengauditan, percukaian, keuangan dan pengurusan keuangan. Baik, selalu dalam prinsip perekonomian SPM perlu menjawab 3 kertas untuk peperiksaan SPM, di mana kertas ketiga merupakan tugasan projek. Mata pelajaran seterusnya adalah perniagaan. Matlamat JSSM-MP perniagaan adalah untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam perniagaan ke arah menjadi pengguna bijak, pekerja dan pengusaha yang kompeten, berkeyakinan dan bersikap positif, beretika serta menjadi warga negara yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Antara kerjaya yang boleh diceburi dalam bidang perniagaan adalah bidang pengurusan sumber manusia,
insurans, bidang hartanah, pelaburan dan pemasaran. Calon perniagaan juga perlu menjawab 3 kertas untuk peperiksaan SPM dan kertas ketiga juga adalah merupakan kekasan projek. Mata pelajaran seterusnya adalah grafik komunikasi teknikal. Subjek JKT merupakan subjek TSSMNK yang bermatlamat untuk melahirkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan mengamalkan nilai serta berfikiran kreatif, kritis, inovatif dan inventif. JKT juga membolehkan murid berkomunikasi melalui grafik secara berkesan dengan penuh keyakinan di samping dapat memupuk minat murid dalam pelbagai bidang teknologi. Murid yang mempunyai latar belakang JKT boleh menceburi bidang mekanikal dan perbuatan, elektrik dan elektronik, seni bina, hiasan dalaman dan kejuruteraan awam. Calon JKT perlu menduduki 2 kertas SPM dan kertas 2 adalah merupakan tugasan amali. Mata pelajaran seterusnya adalah pertanian. Mata pelajaran pertanian bertujuan untuk memberi pendedahan asas dalam bentuk pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menjalankan aktiviti tanaman dan peternakan. Kandungan yang disampaikan dapat menyediakan murid ke arah melahirkan golongan profesional dalam bidang pertanian. Kejayaan yang boleh diceburi adalah seperti bidang pengeluaran, perkhidmatan, pendidikan, pembuatan dan keusahawanan. Calon pertanian juga perlu mengambil 2 kertas untuk peperiksaan SPM di mana kertas 2 adalah tugasan amali. Yang terakhir adalah mata pelajaran vocational iaitu tanaman makanan. TSSM MPV tanaman makanan bertujuan untuk melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berkemahiran serta mempunyai nilai profesional sebagai usaha menyediakan murid yang boleh berdikari, berdaya saing, kreatif dan inovatif ke arah memenuhi keperluan tenaga mahir industri bagi mencapai matlamat negara maju. Antara kerjaya dalam bidang tanaman makanan adalah seperti menjadi pembekal, pemborong ladang dan juga bidang profesional seperti pensyarah, guru, pegawai takbir dan pengurus. Calon mata pelajaran tanaman makanan perlu mengambil 2 kertas di mana kertas 2 merupakan tugasan modul. Yang saja taklimat ringkas mata pelajaran bidang teknikal profesional. Terima kasih. Di sini cikgu akan memperkenalkan subjek-subjek dalam bidang kemanusiaan bagi murid kita 4. Bagi subjek mata pelajaran teras, iaitu sejarah dan juga pendidikan Islam. Subjek sejarah amatlah penting kerana subjek ini adalah subjek yang wajib lulus dan menjadi syarat utama untuk mendapatkan sijil SPM. Namun begitu, untuk mengambil subjek elektif, murid masih ada peluang. Di antara subjek elektif dalam bidang kemanusiaan yang ditawarkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar adalah seperti pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, pendidikan Syariah Islamiah, pendidikan seni visual, dan pendidikan dan tasawuf Islam. Jadi cikgu harapkan semoga semua murid yang mengambil elektif dan juga subjek-subjek teras berusaha dengan gigih kerana tahun depan 2022 adalah tahun yang akan menentukan sijil awak adakah mendapat sijil penuh ataupun hanya mendapat slip peperiksaan. Cikgu ucapkan patuhilah jadual PDPR yang telah diedarkan dan kita berdoalah agar Allah mengangkat bala COVID-19 daripada negara kita dan kita dapat bersemuka semula di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar. Dan cikgu ucapkan selamat datang semula bagi murid-murid yang berasal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar dan tahniah kepada murid-murid yang baru
daripada sekolah lain kerana anda memang memilih pilihan yang paling tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua, Barisan Kanan, Barisan Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Mata Pelajaran yang telah menyampaikan ucapan dan taklimat bagi mengisi program orientasi pelajar tingkat 4 secara maya pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri program, pihak unit UBK Samli menyediakan perkhidmatan tele-counseling kepada semua pelajar seperti yang tertera di sini. Pelajar boleh menghubungi pihak guru bimbingan dan kaunseling untuk mendapatkan khidmat bimbingan dan khidmat nasihat dengan menghubungi nombor yang tertera di sini. Jutaan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan program orientasi maya pada kali ini. Tuan Pengetua, Barisan Pentadbir, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Mata Pelajaran, dan setinggi-tinggi terima kasih kepada unit ICT Samli dan Chin Green Screen Samli yang diterima Cikgu Faridah binti Jawar dan guru pelajar yang telah banyak membantu membuat rakaman dan menghasilkan paparan yang dapat sama-sama kita tonton sebentar tadi. Terima kasih dan selamat belajar secara almaya kepada semua anak pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.